اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 13, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula menghadap ain qiblah, iaitu 4 martabat, 4 tangga. Menghadap ain qiblah, iaitu menghadap ain qiblah 4 martabat, 4 tangga. 4 tangga. Contohnya, tangga yang pertama, mengetahui dengan yakin dalam Masjidil Haram. Itu contohlah. Kemudian contohnya lagi dengan mendengar orang yang cerita. Contoh laginya ijtihad. Ni kira cari jalan lah kiblatnya arah mana. Jadi ini fasal-fasal pada menceritakan syarat-syarat sah sembahyang. Jadi yang terdahulunya syarat sah sembahyang, mengetahui masuk waktu sembahyang. Dia pun cerita panjang berkaitan dengan mengetahui masuk waktu sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang laginya menghadap ain qiblah. Jadi macam mana kita nak mengetahui bahawa kita ni menghadap qiblah? Jadi dia panjang cerita macam mana kita nak mengetahui bahawa kita menghadap ain qiblah. Ni gak kalau tempat kita gak pakai alat lah. Alat mana? Kompas dalam telefon apa semua tu. Itu cara kita mengetahui bahawa kita solat adalah menghadap qiblah. Tapi berkaitan dengan menghadap ain qiblah dalam fasal ni tak panjang mana cerita. Cuma cerita macam manakah kita nak solat tu menghadap ain qiblah. Ada 4 martabat. Contoh martabat yang pertama, mengetahui dengan yakin. Sebab apa? Sebab boleh tengok Kaabah ni dalam Masjidil Haram. Kalau luar dari Masjidil Haram, walaupun di tanah haram Mekah lagi, macam di hotel-hotel tu, tak nampak dah Kaabahnya. Maka menghadap ain qiblah itu dengan zon. Mana kira dengan tengok kompas ke apa semua, hak ning ni straight kepada ain Kaabah. Dia gitu. Adapun kalau dalam Masjidil Haram nampak Kaabah, maka menghadap ain Kaabah dengan yakin. Ni cerita berkaitan dengan macam mana kita nak menghadap ain qiblah. Tapi dia pendek sini, sekadar tu je. Yang kita nak kena ambil molek sininya, yang pertama, syarat sah sembahyang adalah menghadap ain qiblah. Dia tak kata menghadap kiblat. Kita biasanya nak sembahyang kena menghadap kiblat. Di sini dia tak sebut menghadap kiblat, disebut menghadap ain qiblah. Menghadap ain qiblah. Apa makna menghadap ain qiblah tu? Apa makna menghadap ain qiblah? Ain zat tu lah.
Mana apa? Menghadap ain qiblah dengan bahawa menghadap zat Kaabah. Menghadap zat Kaabah. Cuma kalau dalam Masjidil Haram dengan yakin, kalau di tempat kita ni menghadap apa tu? Menghadap ain Kaabah, tetapi dengan zan, dengan kuat jangkaan di hati, berpandukan kepada ijtihad kita lah, cari jalan. Macam sebut tadilah, tengok kompas contohnya, maka kita pun zan, kuat di hati bahawa kita menghadap ain Kaabah. Jadi syarat sahnya adalah menghadap ain. Sebab apa disebut ain? Kalau sebut menghadap qiblah ni, dia boleh pergi pada dua pengertian. Menghadap qiblah ni dia keluar dua pengertian. Sebab tu dalam kitab ni dia jelaskan betul-betul menghadap ain qiblah. Sebut menghadap ain qiblah, menghadap zat Kaabah. Menghadap dengan apa? Tidak cerita panjang di sini. Menghadap dengan dada. Menghadap dengan dada. Ada pemuka berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, dalam keadaan dada tidak terpaling. Berpaling ke kanan, ke kiri itu tak ada sebarang hajah, hukumnya makruh. Tu je lah. Hukumnya adalah makruh jikalau tiada sebarang hajat. Kalau ada hajat, bunyi apa-apa, kita pun berpaling, itu tidak makruh. Tapi sudah berpaling tu daripada qiblah, menghadap qiblah adalah dengan dada. Ada pemuka, sunat. Kena faham situ. Mana kalau berpaling ke kanan kiri dengan muka, dalam keadaan dadanya tetap kepada qiblah, maka semayangnya sah, tak ada masalah di situ. Sebab menghadap ain qiblah ni dengan dada. Ni. Jadi pertamanya menghadap ain qiblah, yang keduanya dengan dada. Dia satu laginya menghadap jihah qiblah. Jihah ni kita panggil arah. Apa panggil? Hala. Pihak ke panggil apa? Hala. Arah. Bukan arah. Arahan ni bukan ni. Arahan tu lain, pengarah. Tu lain tu. Arah ni hala lah, hala. Hala. Mana kalau dia kita dalam kitab jihah ataupun dikata pihak. Faham pihak? Pihak dah betul? Tak faham? Dia panggil kat pihak. Ataupun jihah. Jihah ni arah tadi, arah. Faham tak? Macam contohnya sekarang ni. Sebelah sana tu arah. Mana sengit sini pun masih lagi arah yang sama. Arah yang sama maknanya tak tepat, tapi kanan sikit, kiri sikit, masih panggil apa ni? Arah yang sama. Satunya menghadap ain qiblah, satunya menghadap jihah qiblah. Arah qiblah. Mana kalau kita kata gak menghadap kepada timur, menghadap kepada barat. Barat ada. Menghadap kepada barat, itulah dipanggil menghadap jihah qiblah. Apa beza menghadap ain qiblah dengan menghadap jihah qiblah? Dia dalam mazhab Syafi'i kita lah, pandangan yang muktamad menghadap ain qiblah dengan dada. Mesti kena ain, kena zat Kaabah tu. Dekat nampak dengan yakin, jauh tak nampak Kaabah dengan zan. Tapi kita hadap ke mana semayang ni? Bukan kita hadap kepada sebelah barat, bukan. Kita hadap ain Kaabah dengan zan. Timbul zan di hati yang kita ni menghadap ain Kaabah, ambil mana? Ambil daripada ijtihad kita, sungguh-sungguh cari jalan, contohnya tengok kompas. Tapi kita menghadap apa tu? Menghadap ain Kaabah. Kita bukan menghadap jihah Kaabah. Tapi jumhur kebanyakan mazhab yang lain, dia tak syarat menghadap ain. Dia memada menghadap arah qiblah sahaja.
Dia tak syarat menghadap ain Kaabah. Yang wajib menghadap ain Kaabah adalah dalam Masjidil Haram, dalam keadaan kita nampak ni Kaabah tu sendiri. Hak tu barulah menghadap ain Kaabah dengan yakin. Hak tu sepakat mazhab. Ini sepakat. Jadi dalam masjid nampak ain Kaabah, dalam masjid nampak ain Kaabah, maka sepakat mazhab wajib menghadap ain Kaabah dengan yakin. Dia gitu. Hak timbul khilafnya macam tempat kita lah, tak nampak ain Kaabah. Bila tak nampak ain Kaabah, maka timbul khilaf. Mazhab Syafi'i kita tetap menghadap ain juga, tetapi dengan zon. Tapi mazhab yang lain apabila tidak nampak Kaabah, menghadap dengan jihah sudah memada. Ni faham tak? Dalam Masjidil Haram nampak Kaabah, maka sepakat mazhab hadap ain Kaabah dengan yakin sepenuh dada. Faham tak sepenuh dada? Tak sepenuh dada dia warna pula. Ni wallahu alam lah. Sepenuh dada ni gini. Sekarang ni dia punya kawasan tawaf tu, kawasan Kaabah, dia ada tak lain? Ada lain. Mana sahnya ikut lain. Kalau cerita-cerita dulu dia tak ada lain. Cerita-cerita saya cerita dulu tak ada lain. Jadi ini Kaabah 4 persegi. Faham? Tunggu, saya pernah cerita orang Malaysia ni kadang-kadang dia sama puak-puak dia tu, grup-grup dia tu, dia betul sah macam di Malaysia. Faham tak ni? Dia betul sah macam di Malaysia. Orang kata serong. Puak bulat lah. Dia betul sama puak dia. Kalau sebelah-sebelah dia betul. Dulu dia kata tak ada lain. Tak ada garisan. Yelah, sampai sekarang ni dia ada garisan. Maknanya mudah je lah, ikut garisan je lah. Tapi dulu tak ada garisan. Jadi dia pun betul. Seorang. Dia betul. Jujur. Jadi sekarang ni apabila kita duduk tepi ni, kalau kira kepada 4 segi Kaabah ni, separuh dada je kena Kaabah, separuh laginya sudah terkeluar. Tidak sah. Tidak sah lah. Kan kalau kapal sini dia kena serong kan, serong gitu. Sekarang ni dia buat gini lagi ni. Dia gitu lagi. Tak tahu. Dia strik lagi, dia buat betul lagi. Orang kata belok, buat bulat dia ke tepi dah kan. Buat bulat. Dia buat strik juga. Dia tak tengok molek Kaabah depan. Maknanya terkenalah dia kiblah Kaabah hanya separuh dada. Separuh ni sudah hadap ke sini. Faham tak? Faham tak tu? Kalau kita katalah, ni kita kata tak ada dada besar ni. Ni dada orang besar ni kita kata. Separuh dia kena kiblat tu kan. Separuh lagi ni hadap sini. Tak kena kiblat. Itulah kata orang suruh buat bulat lah. Dia betul macam. Itu kisah dulu. Jadi ada betul sah macam kapung juga. Kalau tengah ni betul sah lah tengah tu. Di tengah Kaabah betul sah. Tapi bila sampai di tepi tu dia sudah jadi kena buat bulat. Sampai tengah sini pula betul sah. Ni sampai tepi dia betul juga. Orang kata buat lagi ni sikit. Dulu ni cerita dulu. Faham tak? Ni timbul kata semayang di kapung sah, pergi Mekah semayang tidak sah. Dah iyalah. Semayang kapung ni kita hadap ain Kaabah dengan zong je, kita tak yakin sebab tak nampak. Tapi apabila berada dalam Masjidil Haram, nampak zat Kaabah, dia wajib menghadap ain Kaabah sepenuh dada dengan yakin. Dengan ain Kaabah
dengan sepenuh dada hadap dengan yakin. Dia sama juga. Dia sama juga. Ha? Lepas tu kalau belatah bulat tak? Dia duduk di tingkat atas. Tingkat atas nampak Kaabah. Lepas tu hadap macam mana? Sah sampai ke tepi. Hak tepi pun sah juga. Mana ada gitu. Betukang dia pun bulat. Betukang dia bulat. Boleh? Di atas tu mana memang pak segi dia buat, memang straight ada gitu. Dia akan ada ain Kaabah. Dia jelah maknanya sama je lah, masih lagi dia buat bulat, maknanya masih lagi dihadap ain Kaabah. Jadi hot straight ni belah tengah. Dan sampai ke tepi tu dia akan saigang balik ni. Sebab itu kita nampak bayi dekat. Atas pun bulat juga. Sebab kita tak nampak lah, sebab kita duduk atas orang. Kalau tengok di luar nampak juga bulat. Bulat belaka. Bulat belaka. Kita tak nampak pun atas bulat. Dah kita nak nampak kat mana kita duduk atas. Melainkan kalau kita naik helikopter tu. Naik helikopter nampak atas sekali bulat. Dah bukan kita tengok bawah bulat, sama je bulat belaka. Dah sebab kita duduk atas, kita tak nampak lah giang kita. Kita tak nampak giang kita, kita nampak kat bawah je bulat. Yelah, lain tu bukan lain dia bukan lain pak segi. Lain dia bulat. Bulat lah. Serong tu ada di tepi. Dan macam bau gitu, serong hawa-hawa juga. Kalau ada tempat tu kita tengok dia tu nampak bulat, di tempat dia serong hawa-hawa je. Dia sebenarnya serong hawa-hawa, bukan bulat betul. Sebab di tengahnya straight. Di tengah empat dahat tu straight belaka. Di tepi je yang jadi dia buat gitu tu, sama je sebenarnya. Kita tak pasang tu. Dia sama je. Dia akan buat bulat di tepi untuk memastikan bahawa kita menghadap Kaabah dengan sepenuh dada. Dengan sepenuh dada. Menghadap ain kiblat, ain Kaabah dengan sepenuh dada dengan yakin. Tu di dalam Masjidil Haram bila nampak Kaabah. Bila nampak Kaabah. Kemudian di luar Masjidil Haram tak nampak Kaabah, hukumnya sama dengan tempat kita. Ada orang dia kata dalam Masjidil Haram hadap kepada Kaabah, luar Masjidil Haram hadap Masjidil Haram, luar daripada tanah Mekah hadap Mekah, luar daripada Arab Saudi dia kata hadap Arab Saudi. Tidak, kita hadap ain kiblat, ain Kaabah. Bukan kita hadap kepada macam kata Masjidil Haram. Tidak. Kan tahu? Sekarang ni duduk di hotel, tak nampak Kaabah, dia kata hadap Masjidil Haram. Tidak. Hadap ain Kaabah dengan zon. Bukan hadap Masjidil Haram. Masjidil Haram besar. Hadap ain Kaabah dengan zon, dengan kuat jangkaan di hati kita, dengan tadi dengan ada tandaan kompas ke apa ke semua. Bukan hadap Masjidil Haram. Sebab ada orang cerita seumpama tu, dia kata kalau dalam Masjidil Haram hadap ain Kaabah, luar Masjidil Haram dia kata hadap
kepada Masjidil Haram, luar tanah Haram Mekah, dia kata hadap akan tanah Haram Mekah, luar daripada negara Saudi, dia kata hadap kepada negara Saudi. Tidak. Sama ada dalam Masjidil Haram nampak Kaabah, ataupun macam kita ni jauh daripada Mekah, kita sama saja tetap hadap ain Kaabah. Tapi bezanya, kalau nampak Kaabah, hadap ain Kaabah dengan yakin. Kalau tak nampak, sama ada ni di hotel di tanah Haram Mekah ke, di tempat kita ke, sama saja hadap ain Kaabah dengan zan. Ini cerita mazhab Syafi'i kita. Ini cerita mazhab Syafi'i kita. Apa tu? Alah. Yalah, hadap mana? Pahala bak tanah Haram Mekah sama. Pahala masjid lain pula. Pahala masjid lain pula. Pahala tanah Haram Mekah, hak 1 rakaat umpama 100,000 rakaat tu tetap dapat, sebab itu fadilat tanah Haram Mekah. Fadilat tanah Haram Mekah. Sama lah macam kampung kita lah. Ijtihad lah tu orang panggil. Ijtihad lah. Tengok pada matahari ke, tengok pada bintang ke, itu dia panggil ijtihad. Ijtihad sungguh-sungguh cara tu dia panggil 4 martabat tu, dia akan cerita. Cuma saya nak pergi kepada poinnya, menghadap ain kiblat tu dulu. Mana tempat kita ni, kita menghadap ain kiblat dengan ijtihad tengok kompas. Gitulah tempat kita ni, hak golik-goliknya. Cuma satu lagi nak sebutnya, dia menghadap ain satu, menghadap jihah satu. Jadi yang khilaf ulama di luar dari Masjidil Haram tak nampak macam kita di tempat kita ni di Malaysia. Jumhur kebanyakan mazhab-mazhab yang lain memada hadap jihah kiblat, arah kiblat, tak syarat menghadap ain kiblat, zat kiblat. Faham tak? Tak syarat menghadap ain Kaabah, memada menghadap jihah Kaabah. Faham tak ni? Arah Kaabah. Apa beza menghadap ain dengan menghadap jihah kalau kita duduk jauh ni? Kalau kita menghadap ain Kaabah dengan dada, kalau dada kita terpaling sedikit daripada ain Kaabah yang kita zong tadi, semayang kita batal. Faham tak? Kita nampak semayang sama, tapi mazhab Syafi'i kita menghadap adalah ain Kaabah, tetapi dengan zan. Kebanyakan mazhab yang lain menghadap arah. Arah ni kalau kita kata kok sini pun ya, hadap sini pun ya, hadap sini pun ya. Kita panggil arah. Faham tak? Jangan menghadap kat ni. Ataupun menghadap kok ni. Ni. Bukan. Maknanya kalau kita kata kok menghadap arah jihah Kaabah ni, kalau tempat kita kau menghadap barat, jangan menghadap timur, jangan menghadap utara selatan, asalkan sebelah barat je. Maknanya kanan ke kiri ke, menghadap jihah dia panggil arah. Adapun kita menghadap ain, hak ni hak ain, hak straight. Tiba-tiba kita semayang tu dalam keadaan dada kita serong ke kanan kiri. Ni kadang-kadang timbul. Dia semayang, perasan tak, kadang-kadang dia semayang, dia letak tangan dia di sebelah kiri, kemudian dia pun pegang pergelangan. Perasan tak? Saya buat ni nampak macam lebih sikit, muka buat, muka lakung. Dia buat tak lah jadi sampai gitu, tapi nampak lah. Kita tengok siang tengok.
Macam sakit orat, sakit tubuh dia tu lah. Dah, bukan masalah dia masalah ni. Dia kata tangan kiri pegang hati. Ni hati kan sebelah kiri kan, pegang hati. Lepas tu ni pegang pergelangan. Faham tak? Tapi memang lebih sikit lakung ni. Lakung payah nak jadi real. Sebab ngelakung lah. Perasan tak orang main gini? Dah macam mana dada? Betul. Sekarang ni dia letak tangan kiri di hati, di serong kiri. Tangan kiri ni letak di hati sebelah kiri. Tangan kanan pegang pergelangan. Sekarang dia duduk gini. Lepas tu dada macam mana? Kena dah ain kat bawah. Tak sah semayang. Dan ni kalau kita pakai ain. Kalau pakai jihah, tak lari lagi sebab dah paling sampai ke utara, selatan, timur, tidak. Tapi kalau pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, menghadap ain Kaabah, ni menghadap ain gini. Tiba-tiba ada. Dia, kita letak tangan kiri di tengah, tangan kanan pegang pergelangan, ni lah kiri. Faham tak? Kita letak tangan kiri di tengah, kita pegang pergelangan tak dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan ni lah kepada hati. Faham tak? Kalau kita letak tangan kiri kepada hati, tangan kanan bubuh atas belakang tangan kiri. Gitu je. Sebab dia letak tangan ni, letak tangan di mana? Kalau mazhab Hambali atas. Kalau mazhab Syafi'i bawah sikit. Kalau mazhab Hanafi bawah pusat. Kalau mazhab Maliki straight. Syiah pun straight. Faham tak ni? Itu letak tangan tu di mana? Mazhab Maliki duduk sini. Tu kata balik Mekah tengok Imam Haji tu kan. Oh, ikut orang Mekah. Tangan duduk sini. Sungguh ni dia balik Mekah ada awal Mekah. Tu kata maduk tengok orang. Kita mazhab Syafi'i letak di bawah atas daripada pusat. Mazhab Hanafi dia bawah dia pusat. Pegang gini. Kemudian mazhab Maliki lepas. Dia 4 mazhab. Kemudian di mana nak pegang? Dia pegang di sini tengah. Mazhab Hanafi pun pegang di tengah. Mazhab Syafi'i ni ada pandangan pegang tengah. Ada pandangan genggam pergelangan. Ada pandangan letak atas pergelangan. Ni macam-macam pula. Letak atas pergelangan, letak gini ke atau letak 3. Tu dia macam-macam kaifiah. Tangan tu pula. Tapi hak masyhurnya kita hanya pegang dia pergelangan. Tak sudut abu atas-atas 3 jari tak payahlah. Kita pegang saja pergelangan. Ataupun satu pandangan letak atas belakang tangan. Jadi kalau kita letak tangan kiri di tengah, maka tangan kanan pegang pergelangan. Tangan kanan ni lah pergi kepada hati. Tapi kalau tangan kiri terletak di kiri, maka tangan kanan bubuh di atas tangan kiri. Maka ada straight ya. Ni letak kiri ni pegang pergelangan. Gitu. Dada ke mana? Ada dah ain kat bawah. Atas semayang. Ni yang main. Dada sudah lari, sudah serong. Tapi tak apalah. Sebab kebanyakan pandangan mazhab, dia tidak wajib hadap ain Kaabah, dia hadap jihad sudah cukup. Hala pun sudah cukup. Gitu je lah. Tapi memang tak comel lah buat gitu. Nampak dah duduk tu peseng-peseng. Peseng sengit, susah nampak peseng dia buat. Dia dah tahulah kita ni sama macam angkat tangan tu lah. Angkat tangan takbiratul ihram tu kan, meduk gahar ke telinga ni. Tak ada belaka tu. Dah kau tu dah ajar tu dah betul gitu. Allah. Gini nubuh. Iya ke dah? Ada dah ajar gitu. Allah ni gini.
Ada pula Allah kena colek sini. Kena colek sini. Busin ini. Tak ada. Sentuh tidak ada. Yang ada adalah membetuli. Guna. Dia ginilah. Dia berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Hadis fi'li. Sahabat menceritakan, ni kata, aku tengok Nabi angkat tangan membetuli bahu. Ada sahabat kata, aku tengok Nabi angkat tangan membetuli telinga. Membetuli bukan pegang telinga. Faham tak? Membetuli dia panggil apa? Separas, selain, setentang. Apa nak panggil apa lagi? Selari. Bukan sentuh. Dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i kita, dia pakai hadis membetuli bahu. Kesentuh bahu. Benda tu membetuli bahu. Mazhab Hanafi pakai hadis membetuli telinga. Membetuli bukan pegang. Faham? Jadi mazhab Syafi'i kita hadis membetuli bahu. Mazhab Hanafi hadis membetuli telinga. Cuma mazhab Hanafi dia bagi dua. Kalau orang lelaki membetuli telinga, orang perempuan membetuli bahu. Dua hadis tu dibagi. Membetuli telinga tu letak pada orang lelaki, membetuli bahu letak pada orang perempuan, sebab perempuan dia nak tutup. Faham tak ni? Kemudian pandangan Imam Nawawi, maksud Imam Syafi'i kata membetuli bahu adalah tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, maka angkat sedikit. Ini pandangan Imam Nawawi. Sebab apa gitu? Sebab kalau kata hadis bahu, tapak membetuli bahu. Sahabat royak membetuli telinga, jari membetuli telinga. Tu pandangan Imam Nawawi. Tu hak mutamak dalam mazhab Syafi'i kita dan juga dalam mazhab Maliki. Faham tak ni? Sama je. Jadi gini, sekarang ni membetuli telinga. Ni mazhab Hanafi. Ada hadis belaka. Hak mazhab Syafi'i kita membetuli bahu. Jadi pandangan Imam Nawawinya, tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga, dia akak sikit. Jangan tinggi sangat, tak ada bahu. Jangan rendah sangat, tak ada telinga. Ni. Ni pandangan Imam Nawawi. Membetuli, bukan pegang. Kemudian kita kena ingat pula, angkat tangan ni, dia banyak sunat-sunat yang lain. Dia panggil sunnatun mustaqillatun, dia panggil. Sunat asing-asing. Angkat tangan, satu sunat. Paras mana kita angkat, satu sunat. Jari kita dalam keadaan macam mana, rapat ke renggang? Mazhab Syafi'i kita renggang sedikit. Kemudian disunatkan tapak dan perut jari menghadap kiblah. Sunat menghadap kiblah. Kalau buat gini, menghadap kiblat ke tak? Kalau gomoh sini hadap kiblat ke tak? Memang tak betul sangat lah. Kemudian disunatkan imalah, condong sedikit ke depan. Ni straight, ni condong ke depan. Imalah, dia bagi condong ke depan sedikit. Jadi kalau buat gini, condong ke depan ke condong ke langit? Tu kata banyak punah tu. Faham tak? Ni Allah. Mana tapak membetuli bahu? Mana menghadap kiblat? Tak ada belaka. Orang perempuan kadang-kadang, Allah, masuk ke dalam ni. Dia ubus sini. Ya sungguh, jangan tak suka. Kena-kena ke sini tak tahu. Tak, bukan. Dia telekung semayang. Dia tangan duduk dalam. Dia pun Allah, dia pegang telinga. Dia buat gini. Dan ni mana tapak membetuli bahu? Mana menghadap kiblat? Berapa punah tu? Makruh belaka buat gitu tu. Makruh kita tidak menghadap kiblat dengan tapak tangan dan juga perut anak jari tangan.
Dia sunat menghadap kiblat. Kemudian condong ke hadapan sedikit. Mana simple je. Mudah je. Ni. Simple je. Tak sekali orang perempuan. Dia bukan buka tubuh. Dia. Cuma kalau rendah sangat, hanya bahu saja, jadi mazhab Hanafi pula. Sebab mazhab Hanafi, lelaki membetuli telinga tinggi, perempuan membetuli bahu. Gimana? Kau anda ni langgar ni, gesek je punya telinga ni. Biar kena juga dia ni. Biar biasa cuping telinga. Tak ada. Kemudian letak tadi tu pula. Letak kita mazhab Syafi'i atas dia, bawah daripada dada, atas dia pusat tu mazhab Syafi'i. Maka kita letak tangan kanan di tengah, tangan kiri kita pegang pergelangan, tangan kiri ni lah bertuli dengan hati kita. Tangan kanan ni lah membetuli hati kita. Maka tak ada sengit-sengit lah. Tapi cuma kalau kita dalam keadaan soft kita tu terlampau rapat, cara yang sesuai adalah cara mazhab Hanafi. Sebab kalau tangan kita turun ke bawah, duduk bawah pusat, maka siku kita tak makan ruang. Faham tak? Masuk dalam siku kita. Tapi kalau kita angkat tangan kita atas daripada pusat, bawah dada, siku kita makan ruang. Kena kira tu kalau rapat sangat. Siku kita tu pula, kita pula orang jenis kuru. Tajam pula punya tulang siku kita. Gitikang pula ni apa panggil orang sebelah, ganggu sembahyang dia haram pula. Dah menyakiti orang, ganggu orang sembahyang dah haram pun ni. Tak kira ni orang makan siku dia lah kena-kena pun. Jadi kalau terlampau rapat sangat, kita turunkan tangan kita bawah pusat, maka siku kita masuk dalam. Barulah kita rapat bahu rapat bahu saja je. Bahu rapat tapi siku kita duduk di dalam, mana kan gini kan. Siku kita tak. Kalau kita duduk gini, siku kita ni dia ambil ruang ni, ambil ruang. Mana kalau terlampau macam padat, kita pun turun tangan kita duduk bawah. Jadi siku tak ada makan rasa. Itu mazhab Hanafi. Kalau orang ramai, faham tak? Kalau orang ramai, jangan kita menyakiti orang lain. Faham tak? Ada cara lah. Faham tak? Ni dak kira kita nak siku atas tu, orang tu makan siku, kita pun makan siku. Sama contoh. Orang lelaki sujud buka siku. Tapi kalau tu imam bolehlah. Tetapi kalau kita duduk dalam sah yang rapat-rapat, kita pula tubuh besar, orang sebelah kita pula kuruh kering, kecek, ada benda dia makan kita lah dia. Maka kita membuka, jangan kalau menyakiti orang lain hukumnya haram. Sunat hai'ah pun tengok keadaan macam mana. Kalau kita boleh buka siku kita pada masa sujud kepada orang lelaki, bukalah. Tapi kena tengok keadaan macam mana. Jangan pakai betul benar gitu. Tu panggil pakai betul benar ni. Dah bukan sedap kita. Sunat hai'ah. Betul sunat hai'ah. Tapi tengok keadaan, kita ada boleh buat tak seumpama tu. Faham tak? Orang tindih? Dah iyalah nak rapat lah. Sah nak kena rapat. Ni orang puang sah, renggang-renggang di duduk atas jadah masing-masing. Jangan. Orang tahu belaka walaupun tak nampak pun. Orang lelaki tahu juga. Dia kata orang puang, dia kata
pakai sejadah masing-masing. Masa apa sejadah dia marah, tindih sejadah dia. Lepas tu duduk ruang ada, duduk renggang-renggang lah. Bila tu imam ada satu masjid, dia ni kepada makmum perempuan rapatkan saf tu. Ngepek, cara orang puang. Dia tahu mana. Tok imam tu tahulah, dengar cerita lah orang puang semayang renggang-renggang. Marah. Lepas tu perapat dah selesai dah dia. Sebab orang bila perapat sejadah dia sudah jadi pakai tepi dah dia ni. Orang pula duduk atas sejadah dia. Dah. Biasa gitu. Tapi dia pun tengok orang ni, orang kampung mana mari baju jeragak je nampak. Habis dah sejadah aku ni kotor dah lah. Jangan orang sombong. Dia mari macam-macam tu. Dia semayang baju harga berapa? Vietnam punya baju. Vietnam tak? Ke mana? Komang. Dah mana? Dah Komang? Hak dah ada yakin ke? Siti Khadijah tak ada juga je semayang. Hak tu hak standard lah ni. Saya ingat kau Vietnam. Vietnam murah. Patut mahal Indonesia. Indonesia mana boleh? 3-400. Siti Khadijah berapa ratus? 100-200 je cik kata Indonesia 3-400. Hak tu barulah pahala dia banyak semayang. Apa? Ngadak Tuhan hak sunatnya warna putih. Dia ni nampak macam-macam color je nampak. Kalau masjid ladang tu, masjid ladang tu. Masjid ladang tu tak ada tabir masjid ladang. Jarang-jarang dah nampak warna putih. Dah nampak lah masuk memang nampak. Dah nanti paling cik. Bila masuk masjid kot belakang tu nampak lah warna putih ke warna ke. Dia nak warna putih. Kemudian nak kosong. Tambah ada jalur-jalur, tambah ada bunga-bunga. Jalur-jalur, bunga-bunga hukumnya makruh. Tak saja juga mahal tu. Boleh juga makruh. Tak saja. Dia dulu orang perempuan yang comel. Putih kosong. Tu dua sunat tu. Putih satu sunat, kosong satu sunat. Dia putih satu, kosong satu. Corak ke, petok ke, bunga ke, render ke, orang panggil tidak kosong. Dia nak putih serta kosong. Kalau macam orang lelaki, dia pakai baju berwarna-warna tapi kosong, boleh pala kosong. Boleh pala kosong. Dia warna putih tetapi berpetok-petok, boleh sunat putih. Berpetok-petok tu makruh. Lelaki perempuan sama, cuma saya beritahu sana, orang perempuan dia dulu puan comel, putih serta kosong. Orang lelaki yang bermasalah. Sebab orang lelaki kain pelekat mesti bercorak-corak, berpetok-petok, makruh. Dia ada kain pelekat putih kosong. Kan ada kain pelekat lelaki putih serta kosong. Yang ada dicorak sedikit ada di punggung tu je, dia ada corak sikit, warna lain sikit. Bukan corak lah, dia ada warna lain di punggung dia tu. Hak kain tu putih. Cuma orang lelaki dia nak selamat daripada corak, dia pakai jubah. Sebab kain pelekat yang bercorak tu di dalam, hak tu nak kira tu. Hak di dalam corak tak apa. Faham tak? Dia memang pakai kain pelekat bercorak tapi dia pakai jubah. Jadi hilang hak corak tu. Jadi jubah pula warna putih kosong. Putih satu sunat, kosong satu sunat. Faham tak?
Tapi sekarang ni jubah orang lelaki pula jenis ada dia punya bahu lain, tangan lain, tekak lain, poket warna lain, tubuh warna lain. Jadi bercorak-corak pula dah. Tapi jangan main tu mahal. Orang lelaki pun ada brand dia juga tu. Ada gapo nama tak tahulah orang lelaki tu. Yang dia ada juga nama dia jubah tu. Apa tu? Dan orang lelaki pun dia ada juga jubah hak jenama ni. Hak ni hak mahal. Orang lelaki ada juga. Ada. Sunat putih kosong. Sunat putih kosong. Gitu je. Tapi kalau kita tidak warna putih tak ada apa-apa. Tapi yang kita naknya kosong, jangan bercorak-corak. Sebab kita sebenarnya nak kosong 3 kosong. 1 pakaian kosong, 2 alas kosong, 3 hadap kosong. Tak ada ni. Nak kosong belakang. Pakai kosong, alas kosong, kita hadap pun kosong. Hak tu hak sunat. Yelah ada corak lah. Sebab ni semua akan boleh menghilangkan khusyuk solat. Orang dah tengok, comelnya bunga di baju semayang mak haji ni. Orang lain pula tukar tengok. Apa tak? Dia dalam semayang ni kan, yelah tu tak boleh pakai gitu. Dah kita tengok ke depan kita pula. Kita nak nampak pakaian kita awal depan. Dah cik tanya saat ni, dah saja makruh. Dah yelah. Makruh pun mahal juga nak dapat benda makruh ni. Baik. Kena. Dia macam kita macam Allah dengan sejadah. Dia tu sejadah Mekah. Dia kata gambar tu. Cuba tengok gok. Buatan mana? Cuba tengok gok buatan mana. Belakang tu ada kan? Buatan Cina. Bukan Mekah Faham tak? Lepas tu ada setengah tempat kan, dia buat sejadah, dia buat Allah kain putih. Dia buat kain putih apa tu? Nak kosong. Lepas tu kita nak hadap pun kosong. Sekarang ni tak jadi dah gitu. Sekarang ni semuanya, kalau kata pakaian bercorak-corak, kalau kata kapek masjid bercorak-corak, patutnya kapek masjid kosong, cuma ada line sos sudahlah, dak berbunga-bunga. Kemudian di hadapan tu pula bercorak-corak pula, dinding hadapan tu dia buat bunga-bunga pula. Dinding hadapan masjid tu, kita tengok sebelah orang lelaki tu kan, di soft pertama tu kan dinding, cuba tengok macam-macam corak dia buat di dinding dengan bunga, dengan apa. Ni orang sekarang. Sebab yang buat tu pun bukan berpandu kepada ilmu, berpandu pada comel. Dia berpandu pada comel. Macam kalau kata kapek masjid, kapek hak mahal, hak kita pijak tu macam download, ada hak kosong. Bukan semuanya bercorak-corak. Kita yang pilih bercorak-corak. Hak kosong ada. Kapek molek tapi kosong. Mana dia hanya ada line soft sahaja. Line soft sahaja. Kan setengah orang kan dia bawa pergi masjid, dia bawa sejadah warna putih kosong. Tu comel gitu. Jadi oleh kerana kapek tu bercorak-corak, sejadah bercorak-corak, dia pun Allah dengan hak dia bawa putih. Tu sunat gitu tu. Dia sunat gitu. Sunat kita pakai kosong, kita alas pun kosong, kita hadap pun kosong. Ni kadang-kadang setengah masjid di depan saf pertama dibubuh rak. Dibubuh rak penuh dengan Al-Quran, penuh dengan buku-buku. Ni orang panggil apa ni? Tengok semai kat apa tengok Allah Qurannya lama dah berabuk, dah Quran orang tak baca. Dia dalam semayang ni, sebab tu syaitan dia mari buat gambar depan.
Nak suruh kita lari daripada khusyuk semayang, syaitan bubuh gambar depan. Sekarang dia ayat syaitan bubuh dah. Orang bubuh macam-macam depan. Ada tempat sampai ke di depan tu penuh dengan kitab-kitab. Di saf pertama di depan tu penuh dengan kitab-kitab. Lepas tu orang semua pun tengok, oh kitab tu ada sini, oh kitab tu ada sini. Boleh tengok belakang depan dia. Dah, syaitan nak tarik perhatian kita kan. Nak larikan tumpuan solat kita kan. Dia ada macam-macam lah. Sebab tu nak kosong. Kan? Tu tak mau kosek. Hak baju semayang puang tu kau anda dia lah ke mana-mana pun. Kan? Cuma beli mahal-mahal tu. Marah dia orang, kita beli mahal-mahal. Nak suruh orang tanya, mak cik beli mana mak cik comel? Oi, ning Indonesia. Harga 400 ni. Oh. Kau orang dulu kan putih-putih belakang orang dulu kan. Kau orang dulu tak ada tangan apa semua orang dulu. Ada tangan. Mana ada tangan, mana kalau nak turun sujud kau tak ada perlu ejah-ejah, tangan boleh letak atas latar. Learning pula dia kata dia kena macam yalah, sekarang tangan tak ada kan. Masa sujud tangan ni berlapik tak dengan baju semayang? Berlapik. Ada kata tak berlapik? Dia kata dia kesok. Mana? Berlapik lah. Mana kata tak mau berlapik ni kena esok-esok sikit lah. Kena alih-alih. Sebab tu kita dalam sembahyang kita tak mahu ada pergerakan. Tak mahu ada pergerakan banyak. Mana kita turun naik ni bebas. Turun naik bebas. Kita tak mahu macam contoh orang lelaki. Orang lelaki dia pakai jubah 2 lapis. Dia pakai serban 2 lapis. Tak nak rokok dia betul. Patut tidak dia betul. Nak sujud dia betul. Tu semua tak ambuh belaka. Kita nak semayang ni, pakaian kita lelaki perempuan sama, turun naik tu tak perlu kita cara ke pakaian. Mana tak perlu cara ke pakaian. Mana kalau kita kata kalau ada tangan gini, turun, bubuh. Tak ada perlu kata nak lari sikit ke tak payah. Lepas tu setengah orang pula memang dia Allah dengan baju semayang. Tak ada satu sunat hai'ah. Sebab tapak tangan jangan berlapik, itu sunat hai'ah kepada lelaki dan perempuan. Dahi jangan berlapik, itu wajib. Tangan jangan berlapik, itu sunat hai'ah kepada lelaki dan perempuan. Mana ni sunat dah semayang ni. Bukan kata tak apa, rugi. Pada rugilah kita. Ini sunat dalam sembahyang. Selebih-lebih perkara sunat. Lepas tu kita kalau pakai tangan tak ada ngongak-ngongak lah kalau pakai tangan gini. Tak ada ngongak-ngongak lah. Tak ada ngongak dah. Bubu. Ini cerita dululah. Sekarang tak tahulah pesen mana. Yelah kita tak mau pakai pesen lama. Pesen lama tu. Dia semayang orang tua-tua tu dia kata. Jadi kita balik semula pada menghadap ain qiblah dengan dada. Mana kalau kita letak serong gitu, keluar dada daripada qiblah, tidak sah sembahyang. Kemudian satu laginya, kita dalam sembahyang dengan ain. Ain nak ni ain. Straight. Dia kalau dengan ain kena Kaabah, ain kiblah, ain Kaabah. Kadang-kadang orang dia batal wuduk, duduk di saf hadapan. Faham tak? Dia batal wuduk, duduk saf hadapan. Jadi dia pun keluarlah sebab dia batal wuduk. Tak tak? Dia keluar belah saf, faham tak? Dia belah, dia keluar. Kita nak ruang kepada dia, jangan kita buat gini. Faham tak? Kita dalam saf ni. Sekarang ni orang kita nampak dia keluar daripada saf sebab dia batal wudu. Dia nak lalu kat kita jangan buat gini.
dada lari dari kiblat, batal sembahyang. Lepas tu kita buat kan lagi ni kena. Dada kita tetap kiblat. Jangan kita nak lalu, dia pun dada kita ke mana? Sudah kena ada ain kiblat, ain Kaabah. Sudah lari tak sah sembahyang. Melainkan kalau pakai jihad. Jihad tak apa. Arah, hala tak apa. Sebab sekarang ni kita hala sini. Kalau kita buat gini pun hala lagi. Mana kalau gini ke sah lagi. Tapi kalau pakai ain kiblah mazhab Syafi'i yang muktamad, tak sah. Mana dada ni kena duduk diam. Begitu juga pada masa kita memberi salam. Kita hanya disunatkan berpaling muka, bukan berpaling dengan tubuh. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan ni. Ada orang sungguh dia Assalamualaikum tu dia paling muka dengan dada-dada, maka batal sembahyang. Kalau pakai ain. Kalau pakai jihad tak batal. Hala tapi tu kan bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Ada pun mazhab Syafi'i kita ni menghadap ain Kaabah. Ain zat Kaabah. Ni ambil molek ni. Kitab setengah kitab dia kata menghadap kiblah. Menghadap kiblah. Gitu je kitab bukan? Syarat sah sembahyang menghadap kiblah. Menghadap kiblah. Kitab ni dah menghadap ain kiblah. Ni. Tak apalah. Pakai Imam Ghazali. Imam Ghazali pun jihad juga. Tak apalah. Waktu cerita dua-dua. Maknanya kalau buat dah gitu selama kening, tak apalah. Tak usah pakailah mazhab lain. Kita pakai Imam Ghazali. Imam Ghazali ulama fiqh yang bermazhab Syafi'i. Pun Imam Ghazali pun sama juga. Menghadap jihad qiblah. Bagi orang yang jauh macam kita ni. Bukan menghadap ain. Tak ada. Tapi kalau kita menghadap ain ni kena jagalah. Jangan kita beri salam jadi paling dengan tubuh-tubuh. Jangan. Kita hanya disunatkan berpaling muka ke kanan, ke kiri. Bukan berpaling tubuh. Ini menghadap ain qiblah. Hak mazhab Syafi'i kita. Kemudian menghadap tadi dengan dada. Menghadap dengan dada. Menghadap dengan dada ni, ketika kita berdiri, memang kita menghadap dengan dada. Ketika kita duduk, memang kita menghadap dengan dada. Berdiri masa Fatihah, berdiri masa i'tidal, duduk antara sujud, duduk tasyahud, kita menghadap qiblah dengan dada. Adapun ketika rokok satu, ketika sujud satu, kita menghadap qiblah. Menghadap qiblah dengan apa? Sebab dada kita ke bawah, bukan ke hadapan. Faham tak ni? Kita menghadap qiblah dengan dada. Tak tahu? Ketika berdiri, ketika duduk, ketika rokok dan sujud, dada kita ke bawah. Nak kira menghadap kiblatnya macam mana? Dikira kepada tubuh kita ni. Ni. Mana kalau kiblat gini, kita rokok gini, kita sujud gini, kiblah lah dia panggil. Mana kira kepada tubuh kita tu. Sebab takut timbul begini. Kadang-kadang kita nak sujud, tiba-tiba anak cucu kita duduk di tengah depan tu. Kita nak sujud tak lepas sebab dia ada situ. Kita pun ni duduk. Kita pun sujud serong. Sebab di depan ada anak cucu kita duduk, kacau kita semayang. Budak kecil. Kita nak sujud straight, tak boleh lah sebab dia ada. Kita pun sujud serong ke kanan ke, serong ke kiri ke. Sudah menghadap kiblat ke tak lagi ni? Doa batal semayang. Faham tak ni? Kalau ain ni cerita ain lah dulu. Jihad nanti dulu. Sebut dah jihad kan? Mana bila kita paling ke kanan ke kiri, maka tidak sah sembahyang kita sebab sudah tidak menghadap ain Kaabah.
Lepas tu macam mana tu dia ada depan tu. Kita nak sujud macam mana? Kita esok punggung kita dulu ke tepi, barulah kita sujud straight ke hadapan. Mana kita kena esok tubuh kita tu. Faham tak? Kita duduk tengah ni kan, kita esok sikit lari ke tepi. Kita tengok tu esok ke tepi ni pun dia duduk situ pula. Guna kamu. Dah lama mengilat tu. Dah lah kita nak sujud ke depan dia duduk. Larilah punggung ke tepi, dia mari duduk tepi pula. Nak kena? Kita pun sujud, kita pun segok dia. Sujud tu kok kita segok dia ke mana? Dia pun khabar atas tekak kita. Duk jadi semayang lah jawapan dia. Nak kena tu. Kau duduk netang depan sejarah nak kena? Dia duduk netang. Sujud atas dia. Lepas tu berlapik apa panggil? Tu orang kata segok tu. Segok. Kalau sujud atas dia sebab dia netang depan tu, abang apa tu? Sujud atas anggota tubuh. Dah boleh tak sujud atas anggota tubuh? Tak boleh. Anggota tubuh kita tak boleh lah. Itu bukan anggota tubuh kita. Kenapa tak boleh? Sujudlah atas perut dia pun. Hak tak bolehnya anggota tubuh kita. Pampers tu di dalam. Kita bukan, dia bukan naik atas kita, kita naik atas dia. Tak ada masalah. Mana kita sujud atas perut dia, dia pun menapah, ngilah berat kita je. Nak kata mana tu? Tak, dia tidak boleh berlapik masa sujud dahi anggota tubuh kita dan pakaian tubuh kita. Kalau tubuh orang lain, tak apa. Kalau pakaian baju semayang orang lain, tak apa. Kita nak sujud, kain semayang orang depan ke, orang sebelah ke, jadi masuk di kawasan sujud kita. Kita bersujud atas baju semayang dia, bukan baju semayang kita. Tak apa. Yang kata tak boleh beralah dengan baju semayang, baju semayang kita, bukan orang. Kalau anggota tubuh kita, bukan tubuh orang. Jadi kalau budak ni melentang di hadapan, kita sujud atas tubuh dia, janji punggung tu tinggi daripada kepala kita, maka sahlah sujud kita ni. Dia gitu je. Cuma jangan kita nak elok daripada budak ni di hadapan, kita pun sujud jadi punggung kita dah alih. Punggung duduk tengah sejadah. Kita pergi sujud tepi sejadah. Sudah lari daripada ain Kaabah. Maka batal sembahyang. Kan? Hala tak apalah. Kemudian pula hak mengadap dada ni, mengadap dada ketika berdiri, ketika duduk, dan juga kalau semayang mengiring. Faham tak semayang mengiring? Macam mayat dalam kubur. Sebab dia semayang ni ada empat peringkat. Yang pertama semayang berdiri, uzur, semayang duduk. Uzur juga semayang duduk, semayang mengiring. Uzur juga semayang melentang atas belakang. Jadi kalau semayang berdiri, kiblat dada. Kalau semayang duduk, kiblat dada. Kalau semayang mengiring, kiblat dada. Dan mengiring, kiblat akhir di dada lah. Kalau semayang melentang atas belakang, faham tak ni? Kalau semayang melentang atas belakang, melentang atas lembek, dia menghadap kiblah. Yang pertama dengan dada. Kalau katil tu boleh dipusing, macam katil hak orang beli hak molek tu, pusing pusing. Ni hak manual ni, hak auto dia kan, pecek auto, pecek. Ke orang hak uzur tu pecek sendiri, sebab dia tahan-tahan kadang-kadang dia lengah, dia pecek sendiri. Lepas tu dah bunyi dia tengok mak dia berlepak dengan dia sekarang ni dia hak auto pecek. Jadi ke mak dia, kalau mak dia berasa lengah gini, so mak dia pecek, jadi akak tubuh sikit. Mana nak dia satu hari tu dia kata bunyi bunyi, tengok lebih luar berlepak lembek-lembek kata-kata. Dia pecek warna tahulah habis pecek. Habis pecek. Bunyi dia kata. Dah bagi ke mak dia pecek. Dia salah ke mana? Dia ada hak manual, dia ada
hak auto tu. Jadi kita pecek sikit lah biar duduk gini. Faham tak? Dada kiblat. Nak sudah ada kiblat ni bukan kata pecek katil tu sampai jadi gini dah tidak. Maknanya daripada di melentang ni katil kan akak. Maka kiblat kira di dada. Balik macam orang semain duduk, semain berdiri. Tetapi kalau memang katil biasa, memang tidak boleh kita nak ejah-ejah, dadanya ke langit, maka wajib bubuh bantal. Wajib berbantal supaya tengkok dia angkat sedikit, kiblat sudah berpindah kepada muka, bukan lagi kepada dada. Muka kena berbantal. Tapi berbantal pun jangan buh 2-3 butir pula. Dah nak suruh muka kiblat ni akak kepala dia belok tekok gawang tu. Bubuh bantal 2-3 bantal, tak payah. Ibu satu bantal, jadi kepala dia angkat sedikit dia bantal. Mana dia suruh panggil menghadap ke kiblat. Ni dengan muka. Asalnya nak dengan dada. Tak oleh kerana katil tu katil biasa, katil keras tu bukan katil yang boleh ejah saning tu. Maka kena berbantal, kiblat kira di muka. Muka tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri lagi dah. Sebab kiblat duduk di dia. Masa kiblat duduk di dada, berdiri, duduk, mengiring ataupun katil boleh angkat tu, kiblat kiri dada, berpaling muka kanan kiri hanya makruh saja jikalau tak ada hajat. Sebab kiblat bukan ke sini, kiblat ke sini, dada. Sekarang ni dada sudah ke langit, katil tak boleh nak angkat, maka berpindah kiblat kepada muka, kita berbantal. Bila kiblat ke dia muka sudah tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri. Berpaling je batal sembahyang bila berpaling daripada ain Kaabah. Sehingga kan ketika memberi salam tidak boleh berpaling ke kanan, tidak boleh berpaling ke kiri, hanya beri salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Muka jangan berpaling. Sebab kiblat kira di muka. Faham tak? Faham tak tu? Tiba-tiba bantal tak ada orang tolong bubuh. Dia seorang diri je ni. Jadi dada ke langit bukan kiblat, muka ke langit bukan kiblat. Kiblat kira di tapak kaki. Barulah kiblat kira di tapak kaki. Dia kena dada dulu, berpindah pada muka, barulah berpindah kepada tapak kaki. Gimana? Ini hak menghadap ain kiblat. Menghadap ain kiblat. Jadi payah juga tu kita beri salam biasanya berpaling ke kanan, biasanya berpaling ke kiri. Tiba-tiba sekarang bila dada kira di muka, tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri. Tapi kalau bantal tak ada, kiblat kira di tapak kaki, maka boleh berpaling ke kanan, boleh berpaling ke kiri. Sebab kiblat tidak duduk di muka, kiblat duduk di tapak kaki. Lepas tu yelah, ya ubah apa-apa lah untuk muka tu, kepala tu angkat sedikit. Macam mana? Lepas tu yelah, tak ada batas. Ni contohnya tak ada orang boleh tolong dia. Seorang diri. Kalau ada orang ni kena royak ke orang pun batal. Dia nak semayang, nak muka ngadap kiblat. Tu kita buat masalah kalau tak ada orang tolong. Dia terlentang seorang diri, dada ke langit, muka ke langit, maka kiblatnya kira di tapak kaki. Yang gitu je. Cuma bila kiblat duduk tapak kaki, muka berpaling ke kanan ke kiri, tak apa dah lah. Sebab kiblat bukan duduk di muka. Habis. Gimana? Kemudian kita balik sikit lagi berkaitan dengan jihah, arah kiblat, hala-hala. Dia kadang-kadang kita ni biasa jumpa dak masjid yang mana sejadah dia serong. Dia punya kapek dia. Jadi kapek dia tidak ikut bangunan masjid. Biasa jumpa tak?
Dia punya kapek masjid jadi serong. Kapek hak ada lain tu lah, lain sah tu dia serong. Maknanya bangunan masjid hak asal tu tidak betul dengan kiblah. Nyata kemudian maka dia pun buat serong. Lepas tu macam mana hak solat dengan kiblat hak lama yang nyata salah tu? Kalau pakai pandangan hak muktamad ni, hak ain kiblah ni, solat semua tu kena qada belaka. Melainkan kalau kita pakai hak jihad, maka solat tak kena qada. Itu jelah. Kalau kita baca dalam kitab Sabilah Muhtadin, kalau kita salah kiblah, masjid contohnya, masjid lama tu, puluh-puluh tahun masjid tu. Tapi nyata kemudian kiblat masjid tu salah. Maka macam mana orang sembahyang di masjid selama kening tu? Wajib kena qada sekaliannya kalau pakai pandangan kata menghadap ain kiblah, ain Kaabah. Tapi kalau pakai pandangan Imam Ghazali, pakai pandangan mazhab-mazhab yang lain, selagi menghadap arah Kaabah, hala Kaabah, sembahyang tu sah, tak kena qada. Ya, kadang-kadang timbul orang semayang di rumah pusaka tu jak gitu lagi. Rumah pusaka. Kiblahnya agak orang tua dulu yang ijtihad, yang carikan. Kita hanya turut mereka sahaja. Kemudian contohlah, kita baca dalam surat Kaabah, pada pukul sekian-sekian matahari tegak atas Kaabah, disuruh kita cek kiblah. Kita cek kiblah kita tak betul. Macam mana dengan hak lama, solat lama-lama tu? Kalau pakai ain kiblah, solat tu kena qada. Kalau pakai arah kiblat, solat tu tak kena qada. Selagi tidak, kalau kiblat sampai ke berpaling daripada arah, tu kena qada lah. Malaikat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kalau kiblat tu salah, walaupun berpaling macam mana pun, solat tu sah dah. Tak ada qada-qada. Dia gitu je. Dah sekali memang kita pakai ain dengan zon. Kita pakai ain sekarang dengan zon. Tak apa, pakai jihah pun tak apa, tak ada masalah, tak kena qada lah semayang. Tak ada kata mana kita taklid gitulah. Turut mazhab yang kata jihah bukan ain. Dia sekarang mudah je sebenarnya. Tengok bintang contohnya, ada bintang. Dia bintang dia gini. Dia bintang dia macam lepas tu dia naik sini, dia pergi sini. Ni bintang sebelah. Dia ada. Kita boleh tengok tiga ni. Kita pergi tengok tepi rumah kita, tepi atas tu tengok. Ni kiblat ni. Ni kiblat. 3 jujuk. Tu boleh tengok, tu mudah je. Memang tiap-tiap malam ada. Hak bintang arah kiblat tu memang tiap-tiap malam ada. Mana kita tengok ikut tepi atas rumah kita tahu dia lari gini. Kita pun kiblat kita gini. Mudah je. Tapi sekarang ni orang pakai telefon dah. Dia bintang tu macam nyakuk macam panggil apa, nyakuk beras. Dia ada macam ada mari sini, dia ada mari sini pula. Kita nak hot ni. Dia ada. Memang tiap-tiap malam dia. Tiap-tiap malam dia. Dia panggil bintang kiblah. Tu boleh tengok mudah je tu. Boleh tahu kiblat rumah kita tu nak serong banyak mana. Sebab kita boleh tengok tepi rumah kita. Tepi atas rumah kita tengok. Dia lari kot ning ke. Ataupun sekarang tak ada apa. Sekarang ni tengok buka telefon je, ada kompas. Tapi nak ceritanya kita hadap bukan arah, bukan hala kiblah. Kita hadap ain kiblah, ain Kaabah dengan zon. Hak yakinnya apabila nampak Kaabah barulah dengan yakin. Barulah kita pergi kepada 4 martabat. Pertamanya mengetahui akan kiblah dengan yakin, erti dengan sendirinya, iaitu bahawa melihat ia akan Kaabah. Wallahu alam. Bacalah sekitar walaupun sekejap pun.
Ni kitab 20 sifat hati, muka surat 8. Muka surat 8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Hasad, dengki. Iwak tajuknya dengan hasad, kemudian dengki. Dia hasad ni bahasa Arab. Hasadun. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Bawah tu al-hasadu. Hasad. Itu bahasa Arab. Terjemah bahasa Melayu kita dengki. Tapi tulis hasad dengki. Dan memang tulisan Rumi kita dipanggil hasad dengki. Disebut kadang-kadang disebut hasad saja, kadang-kadang disebut dengki saja, kadang-kadang disebut orang ni hasad dengki, dia kata. Jadi dia tak sebut hasad dan dengki, disebut hasad dengki. Jadi hasad itu bahasa Arab, dengki itu bahasa Melayu. Ini di antara sifat yang mazmumah, sifat yang dicela pada syarak. Hukumnya adalah haram, dosa besar. Haram serta dosa besar. Hasad ni haram serta dosa besar. Iaitu hasad. Dia takrifnya bercita-cita, ataupun tulis mahu supaya hilang nikmat daripada orang lain. Mereka je. Dia hasad ni cita di hati, suka di hati, kenang di hati, jikalau nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Tu dengki. Sama ada nikmat tu nikmat bangsa dunia, harta benda, ataupun nikmat tu bangsa agama. Sekarang ni orang tu boleh mengaji. Kalau dia tak lagi mengaji, mujur aku. Tu orang kita dengki. Mana apa ni? Cita di hati, suka di hati, kenang di hati, kalau Tuhan tarik nikmat dia. Dia tak ada buat gapa-gapa ni hati dia. Ni hati. Cuma kadang-kadang hak hati ni, kadang-kadang tubik mulut, keluar di lidah. Bila kena, lama dah aku tunggu. Lama aku tunggu apa benda? Sekarang ni dia kena apa-apa, kena musibah. Tubik mulut, lama dah aku tunggu. Aku kenal sangat. Maknanya di hati dia memang dia suka kalaulah nikmat tu Tuhan tarik balik, ataupun kenang di hati dia kalau kawan tu kena bala. Faham tak? Dia yang pertama, hasad ni berkenang di hati, suka di hati, jikalau Tuhan tarik nikmat yang ada di orang lain tu. Ataupun hasad juga cita di hati, suka di hati kalau kawan tu kena bala. Kawan-kawan tu kena bala. Itu dipanggil hasad. Faham tak ni? Ni hati. Dia hasad ni kadang-kadang berpunca daripada takabur. Hasad ni apabila kita ni lebih, kita ni orang lebih, kita sombong, takabur, kita lebih, tiba-tiba nikmat boleh ke kawan tu lebih. Faham tak? Contoh, kita sombong dengan keturunan, kita sombong dengan kita kata CJ ke apa ke, tiba-tiba orang keturunan biasa hidup dia senang, orang CJ tak ada pun hidup dia senang. Dia sombong dengan keturunan lama kening, dia sombong dengan kelulusan dia lama kening. Dia tengok orang tu keturunan biasa je tapi senang hidup dia. Orang tu tak ada kelulusan tinggi pun tapi senang hidup dia. Ni mari. Sebab apa? Dia sombong. Tu timbul dengki tau. Di antara sifat dengki ni lagi kerana dia berseteru. Dia tak join. Dia duk baloh. Maka mudah nak mari hasad.
Sebab apa? Sebab seteru kita dapat nikmat. Jadi kita pun berasa ini tak puas hati, kenang di hati kita kalau lah Tuhan tarik nikmat tu. Kadang-kadang bukan kerana takabur, bukan kerana berseteru, kerana jahat nafsu semata-mata. Ada tak pasal tu? Dia bukan takabur, dan dia pun tidak balah dengan orang tu. Dia tak ada balas apa-apa, tapi nafsu dia jahat. Dia suka tengok orang ni susah. Tak? Baik sangat-sangat, pergi mari sangat-sangat. Bukan kata berseteru balas, bukan. Tapi dia ni, nafsu ni jahat. Kau lama kau ni, kau senang, kau lama kau senang ni. Bila nak likuk dia ni? Tak boleh tengok kau senang, kau panggil. Dah. Kerana dia balas dua tu. Dah kau depan manis sangat, baik sangat, tak pernah balas-balas pun. Orang panggil apa ni? Jahat nafsu. Ni semata-mata perangai dia jahat. Dan ni dah hati dah ni. Ni sifat, dia panggil sifat hati ni. Mulut kata tu benda lain pula. Ni hati lah ni. Hati. Cerita 20 sifat hati. Tajuk kitab pun 20 sifat hati. Kena ingat dah tajuk kitab. Nama kitab 20 sifat hati. Ni sifat hati lah ni. Yang mana sifat hasad ni sifat yang apa panggil? Sifat yang mari daripada perangai orang dulu-dulu hasad. Perangai siapa? Perangai Qabil. Qabil dengan Habil tu kan. Apa punca Qabil jadi bunuh Habil tu? Kerana dengki lah. Sebab dijodohkan dengan adik dia yang comel, dia dijodohkan dengan anak adik-adik Habil yang tak comel, maka dengki, tak puas hati. Dia panggil apa ni? Orang panggil sifat hasad ni sifat yang diwarisi daripada orang-orang yang terdahulu. Jerakit daripada sifat orang dahulu, dengki. Dan juga sifat dengki, sifat hasad ni dipanggil satu penyakit besar daripada penyakit hati. Tapi daripada dengki ni keluarlah pula maksiat dengan anggota zahir pula. Apabila kita dengki, cerita di hati supaya Tuhan tarik balik nikmat, maka kita usahakanlah dengan kita fitnah. Ni macam-macam ni kita nak jatuh dia ni. Dan kita dengki dengan kesenangan dia, kedudukan dia, maka kita usahakan supaya kesenangan dia tu Tuhan tarik balik lah, usahalah. Dengan dia fitnah dia apa semua. Hak berat laginya dibabit pula dengan benda khurafat, terbabit pula dengan benda sihir. Sihir ni mari mana? Bukan mari dia dengki. Sihir ni mari dia dengki lah. Mari dia apa lagi? Dia tengok kawan tu meniaganya, meniaga kawan tu nya maju. Dia pun tak puas hati, dia pun cari jalan, dia pun sihir supaya meniaga kawan tu jadi ni macam-macam lah dia buat. Dia kadang-kadang dengki jodoh. Dan dia keluarga orang lebih, anak dia pula orang yang ada kelulusan, comel juga, bukan tak comel. Tiba-tiba hak sebelah rumah dia tu orang biasa je, belajar tak tinggi mana. Kalau comel anak dia lagi, tiba-tiba kawan tu boleh jodoh yang baik-baik. Dia anak dia ni anak orang lebih, kelulusan tinggi, tuan comel, pas sudah tak boleh jodoh lagi. Ni kadang-kadang mari di hati. Deki ni. Faham tak? Ni. Sebab apa tu mari daripada tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Senang ke tak senang ke, jodoh ke tak jodoh ke, semua tu qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hasad ni seolah-olah dianya tak puas hati dengan susunan Allah. Sebab apa Allah beri dia niaga maju, dah dia niaga maju mari daripada qada siapa? Qada Allah. Lepas tu kenapa kita tak puas hati dengan qada Allah? Faham tak?
Kerana kemudian dia penyakit hasad ni hak dosa besar. Penyakit hasad ni satu laginya dia kena mudarat dunia. Mudarat dunia. Apa mudarat dunianya? Dia jadi tak tenteram hidup. Faham tak ni? Orang deki ni, yang pertama dia berdosa besar. Yang kedua, dia jadi susah hati, tak jaga tidur, dia pula jadi sakit. Yang ketiga pula, dia pindahkan pahala kebajikan dia kepada orang dia dengki. Berapa perkara kena tu. Yang pertama, deki ni dosa besar. Yang kedua, deki ni sakit pada diri sendiri. Yang ketiga ni pula, orang deki ni dia memindahkan pahala kebajikan dianya kepada orang yang dia dengki. Jadi buat bandingan dalam kitab, orang deki ni seumpama orang baling batu kepada seteru, tak kena seteru, batu tu balik kepada mata dia. Yang kawan yang didengki tu tak ada jejak apa-apa, boleh pahala pula dianya. Lain kalau kita deki bak rebah, baru puas hati. Sekarang ni hati kita tak puas, dia tetap naik. Betul hati kita ni, kalau hati kita tak puas, bila nak jatuh, debak jatuh lalu dia. Sukalah kitanya. Sekarang ni hati kita bila dia nak jatuh, dia nak naik tak jatuh pun. Kita berdosa besar, pahala kebajikan kita boleh pada orang kita dengki. Kita atas dunia pula susah hidupnya, duk mikir gitu, duk mikir gini. Ni tak ada buat gapa-gapa ni, tak ada khianat gapa ni. Duk diam. Tapi hati kita mana? Dia kau lama kau senang. Lama-lama jodoh anak dia boleh molek belaka. Lepas tu lama lalu kereta, pas kereta, tukar kereta, pas tukar kereta. Dia pun tengok, Allah lah dia ni. Bila lah nak likut. Tengok kereta lain pula. Kereta kau mewah. Bila lah nak likut, naik kereta lain pula dianya. Tak apa boleh kita. Kita kat tula tak apa. Kita ni kaum mudarat. Duduk pening, duduk mikir hal orang senang. Tidur je dia ni. Akhir sekali hati ni pun pergi kepada anggota yang lain pula, pergi khianat. Dia orang khianat ni kadang-kadang bukan kerana ada saingan. Ada saingan ni satu perkara sebab dia berseteru. Bila dia berseteru, dia bersaing dalam perniagaan, maka timbullah dia nak jatuh. Ini satu perangai. Ada orang dia tak nak menega-menega pun, dia cuma nak wisu kawan tu meneganya mampu, padahal tak nak kena-ngena pun dengan dia. Faham tak? Ada orang kerana dia berseteru, dia bersaing perniagaan, jadi nampak orang tu menega kau maju, tu dia khianat sebab dia dengki. Setengah orang dia tak ada kaitan pun dengan kerjaan tu. Ni batu kata tadi, di antara sebab dengki adalah berseteru. Itu di antaranya. Tapi ada bukan kerana berseteru, semata-mata jahat nafsu. Panggil apa? Tak suka tengok orang senang. Panggil apa? Tak senang tengok orang senang. Tidak senang tengok orang senang. Dia senang tengok orang susah. Ni masalah ni. Ni jahat nafsu apa panggil. Main khianat ni memang benda sihir ni daripada zaman Nabi Musa AS. Nabi pun kena sihir daripada perempuan Yahudi. Sihir ni benda yang berlaku, tapi pegangan kita makhluk tak boleh bekah. Tapi itu panggil asbab zahir. Daripada sihir ni macam-macam lah. Menega, lepas tu dok geruk, tak ada orang masuk, tak ada orang mari. Lepas tu timbullah orang kata kedam nampak tutup, gelap. Tengok-tengok gelap sungguh, dia sayang nak buka lapu. Pun kedai gelap sungguh. Orang kedai ni buat lapu cerah gitu, ni sayang ke elektrik. Orang lalu tak nampak, gila ni pula kereta laju-laju kan. Lepas tu terlajak dah.
tutup orang kali. Lepas tu lama, mu tutup kedai ke? Dak aku deki dah mu kali ni. Aku nampak mu tutup kedai walah. Kedai lapu dak terang. Dia bolak bawa laju. Tapi memang dia sungguh. Memang dia sungguh. Ada sungguh. Ada satu tu orang bersaing. Ni jual goreng tu lah kepuk apa goreng. Hak jenis goreng tu kepuk, patut jenis udang hak goreng tu. Dia punyalah dia dia nak panas air tu hak dalam atas kuali dia tu. Dia bubuh kayu nak habis sebeng. Kita boleh pegang air dia. Kita boleh pegang air dia. Tak panas. Dah sebab api tidak memanaskan, Allah yang memanaskan. Hak tu je lah pegangan kita. Tapi kenapa dia gitu? Dia pakoh kat bawah. Dia khianat, dia pakoh kat bawah kuali je. Semua tu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asbabnya sihir. Tapi panah ke tak panah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Boleh pegang. Mana lepas tu nak goreng, nak rebus mana? Dah tak panah. Ni. Ada. Mari dia mana ni khianat main sihir. Kabair dah sebesar sihir ni. Mari daripada hasad dengki. Mana apa? Mari daripada kenang di hati, suka di hati kalau nikmat kawan tu Tuhan tarik balik ataupun Tuhan timpakan balak atas orang lain. Ni mari daripada hasad dengki. Kata ada hasad dengki tak ada orang khianat. Faham tak? Lepas tu bila orang khianat, deki tu. Memang akan keluarnya deki. Itu punca dia. Deki dah sebesar, penyakit hati yang besar, dan dengki ni juga dia memindahkan pahala kebajikan kita kepada orang yang kita dengki. Dengki ni sebab tidak reda dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat dengki ni sifat yang dipusakai, yang diwarisi, yang jerakit daripada orang-orang yang terdahulu. Jadi sifat dengki ni sifat zaman berzaman. Sifat dengki. Lepas tu macam mana? Kita kena reda dengan susunan Allah. Senang dia, besar tanggungjawab dia. Dah kita susah, sebab kalau Tuhan beri senang kita, mungkin kita lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah sikit atas dunia. Kita susah atas dunia, di akhirat kita tak susah sebab tak banyak persoalan. Dia senang atas dunia, di akhirat banyak persoalan. Tapi senang dianya buat bekal akhirat pula. Untunglah dianya. Dan kalau Tuhan kita senang, kita nak bekal akhirat juga. Mungkin kalau Tuhan kita senang, kita lupa akan Tuhan. Kemungkinan seumpama tu. Jadi apa yang Tuhan qadakkan, kita reda. Sebab apa yang Tuhan qadakkan ada hikmah dia belaka. Duduk situ je. Bermasalah. Kalau orang tu senang, kadang-kadang dia tolong kat kita. Kita boleh tumpang senang kat dengan dia. Apa masalah? Dia senang-senang, dia tolong kita juga. Faham tak? Ada masalah. Dia tak mau tolong kita pun tak ada apa-apa. Tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian dia. Tak? Ni kena lawan lah. Itu nafsu manusia kadang-kadang mari seumpama tu kita kena lawan, kena tolong. Badak. Ni lah. Ke mana? Dia penyakit ni penyakit duduk dalam. Tapi duduk dalam pun dia akan terkeluar di mulut. Macam tadilah. Bila kena je musibah, lama dah aku tunggu. Awak tunggu lama tu apa tu? Tunggu kena musibah tu lah. Mana hati dia suka kalau Tuhan turunkan balak. Itu dia panggil dengki. Dengar cerita kawan tu kena balak, dia senyum. Tu tak pernah sedap tu. Tak pernah sedap. Mana apa, dia puas hati apabila kawan tu kena balak. Sebab orang dengki ni orang cita di hati, suka di hati hilang nikmat orang lain, ataupun cita di hati, suka di hati Allah Ta'ala turunkan balak kepada orang lain. Nabi SAW ada bersabda, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu dengki
hendaklah kamu hendaklah kamu bersaudara, wahai hamba Allah, bersaudara semua. Kita bersaudara dengan semua orang. Tak saudara deki-deki dengan siapa-siapa lah. Orang senang tu pun saudara kita, saudara seagama. Dia senang saudara seagama. Ni pelik kita. Orang kafir senang tak apa. Orang saudara seagama senang tak boleh. Kalau orang kafir senang, bila tuan nak tarik, tu tak ngedengki tu. Tu memang kita nak biar orang kafir tu tuan turun balak. Tambah orang kafir pula, jenis orang kafir hok jadi sombong, hok orang kafir, hok nak nanya orang Islam. Ni dak kita. Orang yang bukan saudara seagama kita, disenang macam mana pun kita dah dengki. Orang yang seagama dengan kita, senang, kita nak dengki pula. Itu dia pelik kita ni. Nabi kata jangan dengki, hendaklah kamu jadi orang yang bersaudara sesama saudara Islam kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.